Siapa dia? Kalau ada orang sembahyang jenazah, ada solat jenazah, kita tak sembahyang jenazah ke dia. Jangan harap orang tak sembahyang jenazah kita. Tuhan balas balik. Masa tu nak cari cukup 40 pun tak cukup. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله الذي رد علي روحي wa'afani fi jasadi wa adinani bi dzikrih. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini. Dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita. Dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamilal Qur'an wa indal mauti syahadah wa ba'dal mauti jannatan wa na'ima. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di mana perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah malam ni kita nak tengok surah وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Tuan boleh ikut saya dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات amra. Sadaqallahul azim. Surah An-Nazi'at, surah ni dia turun Makkah. Jadi apabila surah yang berkait dengan surah yang turun di Makkah ni, maka surah ini dia kait dengan akidah. Cara kita memikir kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah ni dia banyak cerita tentang kematian. Al-Quran ni dia konsisten cerita pasal mati. Tapi adakah dia cerita pasal mati saja? Tak. Dia tak habis situ je. Dia cerita lepas mati ada kehidupan lagi. Itulah cerita dalam Quran. Carilah, marilah ayat mana pun Allah akan cerita. Mu ni mati. Lepas mu mati mu hidup semula. Lepas mu hidup semula mu agak apa? Sama ada syurga ke neraka ke? Ini cerita dalam Quran. Mudah kita nak faham. Maka Allah kata, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Demi yang mencabut nyawa dengan keras. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Kita kalau kita nak cerita kepada anak kita tentang malakul maut. Siapa dia agak duk cabut nyawa kita? Guana mati ni. Guana dia boleh mati? Dia boleh mati sebab nyawa dia sudah dicabut daripada badan dia. Hari ini kita faham. Orang ni Perdana Menteri. Orang ni Sultan.
Orang ni orang terkenama. Orang ni orang terhormat. Tapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala cabut je nyawa, cabut je roh daripada mayat ni, daripada badan orang ni, maka orang ni jadi mayat. Dia orang jadi mayat, orang akan lepas. Lepas ni maknanya orang tak cara dah ke dia. Muncullah Islam lagi, dia ajar. Kalau mu mati, apabila seseorang orang Islam itu mati, nak buat lagu mana? Kalau orang bukan Islam, contohnya orang India, dia buat lagu mana? Dia bakar. Nak katanya, tak bernilai dah orang ni. Walaupun dia Perdana Menteri, walaupun dia ni ada PT banyak, walaupun dia ni anak ramai, walaupun lagu mana keadaan pun, tak ada nilai dah. Tapi muncullah Islam datang, dia muliakan kita. Muliakan kita dengan cara lagu mana? Nak mandikan kita, dia ada cara dia. Tak boleh nak mandi, mandi kita. Kena mandi pula, slow-slow pula. Lepas tu mandi slow-slow pula. Kena beringat pula. Orang yang mandi, orang yang paling baik mandi. Kalau ayah adalah anak-anak. Kalau bini adalah anak-anak ataupun suami dia. Ataupun keluarga terdekat dia. Maknanya yang terbaiknya adalah orang yang dekat dengan dia. Kita banyak ke, kalau mati kat cari mana? Cari wakil. Cari wakil ni, cari tukang mandi ni, cari tukang mandi ni. Tukang mandi ni tu bagus dia mandi. Tapi sama ke tak dengan anak yang mandikan? Ataupun suami yang mandikan? Ataupun isteri yang mandikan? Tak sama tu. Tak kira sama. Dia kalau dengan anak tu mandi tu, dia mandi jiru molek. Lepas tu dia gosok molek. Ada setengah tukang mandi ni, tengah-tengah mandi orang telefon, akak telefon. Amat tamur dengan mandi mayat. Gitu. Nak kata lorak-loraknya dia. Nak pergi lain pula. Asal selesai. Tetapi kalau anak mandi, dia lain. Kemudian apabila mandi, sudah mandi kapal molek pula. Lepas tu akad jenazah. Akad molek, takutnya sakit jenazah. Baru je sakit dia ni. Kemudian buat masuk pula dalam kubur. Buat masuk pun selu. Maknanya agama mengajar kepada kita supaya diri kita ini apabila orang ni mati, kita muliakan dia. Tak boleh buat qasir-qadar. Allahu Akbar. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka dalam surah An-Nazi'at kita nak cerita ke anak kita, cerita tentang malakul maut. Qul yatawaffakum malakul maut ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Allah cerita dalam surah Jadah. Lagu mana kematian? Setiap orang yang akan mati belaka. Allah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Disebut sebanyak 3 kali dalam Quran. Dalam surah Ali Imran, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebut sekali dia sebut panjang. Kemudian dia kata pula dalam surah Al-Anbiya, dia sebut pendek sikit. Dia kata kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Pendek sikit. Lepas tu dia katakan, mu ni tak apa nak dengar. Aku ayat dah, kamu mati. Maka dia sebut, kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilaihi turja'un. Pendek dah. Maknanya Allah nak kata kita ni pasti mati. Tak kira. Lagu mana pun keadaan kita. Maka yang mencabut nyawa kita ni tuan-tuan, kesudahan kita ni, kita akan kenal sama ada kita ni masuk neraka atau masuk syurga berdasarkan malaikat hak mari masa kita tengah azab. Sebab itulah masa azab ni tuan-tuan, dia ada cara dia. Dia ada cara dia. Kalau orang ni tengah azab, cara kita nak ajar dia mengucap lagu mana. Ada setengah tu, kita nampak dia tengah azab. Lagu mana kita nak check? Seseorang ni tengah azab, tengah nak sapa masa dah. Maka tengok kaki dia. Kaki dia begini. Apabila nyawa dicabut dah, cabut ke sini. Habis tak? Ia pun lembek di atas. Itu keadaan yang mana malaikat ni cabut. Dan malaikat cabut ni tuan-tuan, dia ada 2. Satu wan nazi'at gharqa. Dia cabut dengan regah.
Cabut dengan derah pula. Dia cabut. Cabut derah. Dia dalam keadaan cabut dengan derah. Kata ulama, seperti besi yang berkarat, kita tarik dekat kain. Kayak payuh. Oh, sakit. Kita letak gini, ambil pedal. Lepas tu kita pun letak pedal tu, letak duri-duri. Lepas tu terawak. Tak bayar lagi. Lagu mana kalau kita lekat tulai ikan, lagu mana nak tubik? Oh, sakit tu. Tak boleh nak cerita kat orang. Habis nasi sekepar makan. Telan. Habis doanya telan. Nak agak mana? Nak lekat, nak buang daripada apa? Lekat tulai tu. Oh, sakit, tak boleh nak cerita. Itu baru lekat tulai. Dan kata Nabi SAW, kita ni kalau kita nyakit, contohlah nyakit kanser tahap 4. Nyakit kanser tahap 4 ni sakit dia ni. Dia kena pergi kemo. Apabila dia kemo, dia pergi bakar tubuh. Bakar. Itu biasa tengok orang nyakit kanser ni tuan-tuan. Ital, betul tak? Sebab kena bakar. Sakit nyakit kita tengok. Orang rasa tak tahu lah ke mana. Tapi apabila dia mati, dia katakan, Allah nyakit kanser ni. Hak paling mudah sekali. Hak paling tak sakit sekali. Sebab apa? Sakit yang paling teruk sekali adalah sakit apabila seseorang itu dia menuju kepada alam barzakh ataupun menuju kepada kematian ataupun kita panggil menuju kepada nazak. Allahu Akbar, sakit. Orang kafir dia cabut derah dalam keadaan kata Allah dalam surah Al-An'am, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadhibuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adabal hariq. Dia katak pula belakang. Ni bukan kita ni saya katak bunyi gini lah. Ni malaikat katak. Derah tu duk katak. Allahu Akbar. Ini azab bagi mereka yang Allah tunjukkan kepada kita lagu mana keadaan apabila kita ni mati dalam keadaan neraka kita. Allah waliyadu billah. Ya Allah, ampunilah dosa kami daripada kami mati dalam keadaan mati su'ul khatimah, mati dalam keburukan. Kemudian Allah sambung lagi wan nasyitati nashta. Ni tak apa lah. Malaikat cabut nyawa kita dengan lembutnya. Dia cabut slow. Kata ulama cabut slow tu seperti mana? Seperti air ni, tengok air ni. Air ni, dia curah gini. Ni. Lagu tu cabut nyawa bagi siapa dia? Bagi orang yang mati dalam husnul khatimah, mati dalam kebaikan. Curah gitu je. Dia cabut slow. Walaupun slow setara tu, kata Nabi SAW, ala inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu, sakaratul maut ni sakit tu. Sakit tu tak boleh nak cerita. Itu Nabi yang mana ditarik nyawa dia pun sakit. Sebab itulah doa kita doa apa? Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, lembutkanlah, pemudahkanlah sakaratul maut kami, ya Allah. Kita doa supaya Allah pemudahkan sakaratul maut. Allahu Akbar. Kalau susah ni, tak boleh nak cerita. Kalau orang kafir tu dah susah. Walaupun kita kata, macam senang je, susah, dia mati. Sakit. Kalau kita tak boleh nak tengok cara orang kafir mati, kalau zaman-zaman dulu, cara mati, Allahumma salli alaihi wasallam, orang mati hak jenis merah hatu. Aja tengoklah, orang mati hak jenis merah hatu. Oh, mati merah hatu tuan-tuan, ngelah-ngelah pergi panggil ke apa? Pergi panggil, Tok Bomo malakul maut. Aja dengar. Aja dengar ni. Atas zaman-zaman dulu, kita dah pakai tu. Enggak saya tahun 92 ya. Mana kita dah. Mana zaman-zaman dia pergi panggil Tok Bomo malakul maut. Mari dia tu kak, apakah mati? Sebab orang ni mati 4 hari dah. Kadang-kadang seminggu dah mati. Tapi marinya Tok Bomo malakul maut ni,
buai atu tu kat beleh. Benarnya bukan atu tak ada atas muka bumi. Hak ada jin. Jin mana? Jin hak kafir. Jadi ya Allah takutnya. Itu cara mati dia susah. Apa terjelai-jelai nak mati pula. Aku tak akan tobek pada orang ni. Kecuali aku kena turun saka. Turun saka berat. Turun saka tu kau berat lagi. Cari apa ni ada waris baru aku tobek. Itu zaman dulu. Allahu Akbar. Kita ingat dulu waris-waris kita tu. Tuan-tuan. Muncullah. Dia masa setahun sebelum dia nak meninggal ni. Gibu Nak agak dulu ya pegang. Tak pegang lagu mana pun duduk sagai zaman dulu. Duduk sagai tak lelaki tak ada. Nak kena pegang, nak kena ada khadan, nak kena ada kata. Berat dulu. Kita kata, berat weh orang zaman lah ni. Demo tu berat lagi. Demo tu tudung pun tak bakar zaman dulu. Betul tak? Ngaji Quran pun tak ngaji Quran zaman dulu. Dulu kalau nak ngaji mana kena pergi pondok, betul tak? Mana ada ngajar-ngajar gini? Kalau ada pengajar gini, hak je dengar lah. Hak tak lama banyak dah. Hak umur 60, 70, 80 dah. Duduk tepi jagung tu kat pakai duk nyala ke. Tu zaman dulu. Zaman lah ni alhamdulillah. Ramai ada orang mula mari masjid dengan ngajar, dengan tazkirah. Maka kita nampak dah perjalanan. Lagu mana kita duduk? Mana? Di sakratul maut kita. Kita nampak dah. Dia kata, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطَ. Apabila nyawa ni, malaikat cabut slow cabut nyawa. Dia ada dua. Satu, malaikat setiap orang ni, dia ada malakul maut masing-masing. Tengah tengok tepi, ada ke tak malakul maut tepi? Ada ke tak? Kalau nampak tu, berapa saat lagi tu? Kalau nampak lah. Kalau tak nampak lagi, lambat lagi sikit. Kita semua ni tak akan nampak malakul maut. Kita tak akan nampak malakul maut ataupun malaikat Israel. Kecuali apabila kita sampai masuk. Dia mari kelih kita semua tuan-tuan. Dia mari semetai, kelih kita semua. Sebab setiap orang dia ada malakul maut. Allah sebut, kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum. Setiap orang ni ada wakil. Kita nak faham cabut nyawa ni, dia ada organisasi dia. Kita nak faham. Jawatan hak atas sekali namanya Israel. Bawah Israel itu, dia ada anak-anak buah dia. Dia anak-anak buah dia mengikut diri kita masing-masing. Maka, dia cabut start daripada kaki, naik, sampai sini. Dan sampai kerangkung ni, barulah dia panggil malakul maut, Israel ketua dia, baru dia cabut. Lucu je. Masa kita tengah cabut nyawa, cabut slow, Allah beri kelih ke kita nampak syurga. Apabila Allah beri kelih ke kita ni nampak syurga, tentu dah kita berjaya. Betul lah. Apabila kita mati senyum. Pina Amni katakan, gua nak mati senyum ni, mati dalam iman. Ingat tak cerita tu? Mati dia tu, nampak kan? Senyum. Kita nak mati lagu tu. Saya tak ingat dalam bulan lepas. Ada sahabat kita seorang meninggal di masjid Kubah Mumbai ni. Siapa dia ada hari kematian yang saya suruh pakat mayat belakang. Ingat tak? Mayat jemaah sana tak? Tapi ada masa saya suruh minggu sebelum tu, saya rasa bulan ni dah saya tak ingat. Ke bulan lepas. Bukan bulan 10, bulan 9 ataupun bulan 8. Ya. Hak mati ramai orang. Ya ramai. Jalan dah tu. Kita kata belum tu saya tak ada nak rakyat sebab saya tak tahu. Maka hari hak saya tahu kata dia ada awal lagi. Tok Siok Abang Mak tu kata, Ustaz malam ni ada malam ni. Apa ni ada semaya jenazah. Maka masa tu saya royak. Kita dalam hidup ni, kalau kita ni tak boleh semaya jenazah kau orang, jangan harap orang nak semaya jenazah kita.
Ingat tu. Saya ulang sekali lagi. Siapa dia? Kalau ada orang sembahyang jenazah, ada solat jenazah, kita tak sembahyang jenazah ke dia. Jangan harap orang tak sembahyang jenazah kita. Tuhan balas balik. Masa tu nak cari cukup 40 pun tak cukup. Tak cukup 40 tak. Boleh dikatakan payahlah nak lepas kubur tu. Dia tak ramai. Di antara tanda-tanda orang ni mati dalam husnul khatimah, mati dalam kebaikan, ramainya orang solat jenazah. Nak solat jenazah ni mudah. Yang pertama, kita kena tahu solat jenazah ni dia tak ada rokok. Kalau tiba-tiba Allahu Akbar, tiba-tiba orang tu kata Allahu Akbar, kita rokok. Tarik dia mau salah ni. Bukan sembahyang jenazah ni. Tapi kebanyakan orang tak akan rokok apa-apa. Kecuali dia duduk depan. Kalau duduk depan, bolehlah dia nak sujud. Nak rokok. Kalau dia duduk belakang, dia pak nak rokok. Kan ada orang duduk susung gini. Kalau kita tak tahu nak main jenazah lagu mana, duduk belakang, duduk tengah-tengah. Tengok orang. Pergi kanan. Tak pun. Rakaat pertama, apa ni takbir pertama? Kita Allahu Akbar. Kita pun baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akak takbir kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Nak baca selawat Ibrahimiyah seperti tahiyat akhir pun tak apa. Tak ingat kat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Patut akak takbir ketiga pula. Doalah kat Melayu tuan-tuan dalam hati tapi kan. Ya Allah, ampunlah dosa si jenazah ini. Ampunlah dosa orang yang baru meninggal ini. Maka akaklah takbir yang keempat. Maka kita doa, Ya Allah, selamatlah kami semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu salat, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Dan pastikan kita kena start learn ni. Budaya yang solat jenazah bukanlah kita imam. Yang solat jenazah adalah sama ada suami dia, isteri boleh tak solat jenazah tak imam? Boleh ke tak apa ni? Boleh. Boleh. Mana boleh ingat Aminah Wadud ni. Jadi tak imam. Orang pun tak boleh jadi tak imam. Kecuali sama dia. Jadi lepas tu kita solat jenazah, biar bukan tak imam, kita tak say tak imam. Sama ada suami dia, ataupun anak dia, ataupun adik-beradik dia, ataupun saudara mara dia dekat. Tak ada langsung. Baru lagi kepada tak imam. Sebab inilah menentukan orang ini mati dalam kebaikan ke tak. Kita nak tengok gitu. Jadi apabila orang ini mati, kalau tak imam baca, ia doa. Tahu ia doa lagu mana? Di antara doa dia, Allahumma ftah abwab as-sama' li ruhiha. Ya Allah, bukalah pintu langit bagi roh ni. Bunyi sedap tuan-tuan. Tapi kalau anak yang mendoakan untuk ayah dia, Ya Allah, aku tak ada gapo-gapo ya Allah. Ayah aku ni baik sangat-sangat di atas muka bumi ni ya Allah. Dia banyak berbakti untuk aku ya Allah. Dia banyak berpeluh dia tu peluh-pelah dia ya Allah. Untuk membesarkan aku, untuk cari rezeki, untuk beri aku makan ya Allah. Allahu Akbar. Lain. Betul tak? Ada tak imam doa gitu. Jenazah kocok pada-pada. Tak. Dan imam pun mentakik. Cepat. Betul tak? Mungkin bukan mak dia. Acu tegang mak dia. Dia lain-lain dah. Bukan nak kata tak imam tu tak kena. Dah, jangan salah faham pula. Nak katanya, kalau anak ataupun waris yang terdekat yang solat jenazah dia akan jadi lain. Sebab tu pentingnya, solatkan jenazah itu biarlah anak dia. Ataupun saudara mara dia. Tapi kalau tak boleh juga, maka barulah wakil. Macam contohnya orang ni hebat pelajar. Macam contoh hari tu, Ustaz Mak Mustafa. Ustaz Mak Mustafa ni, siapa kau anak dia tak boleh jadi. Tak boleh jadi tak imam. Nak buat kan? 1,000 orang. Hampir 1,000, mungkin 1,000 lebih orang.
penuh. Masjid penuh, tubik palu lah. Lepas tu orang duduk gini, bukannya duduk gini, rapat gini. Kata solat jenazah dia. Allahu Akbar. Inilah kematian yang didamba-dambakan, kematian yang kita nak dalam kehidupan kita. Mati dalam husnul khatimah. Dalam hidup ni, masa hidup biarlah orang tak ingat kita pun. Tak usah sungguh lah pergi cari orang ni. Oh, telefon kau orang ni. Halo. Telefon ke saya. Oh, mu tak ingat kau kat aku. Kau tahu. Oh, ingat. Lepas tu layan. Lah kata. Mu tak ingat pun. Betul tak? Mana tak ingat apa kita. Kalau yang ingat kita, lama dah. Yang mari tolong kita. Kita nak kenal saing hak baik ni lah ke mana? Masa kita susah, kita kenal saing. Oh, masa kita senang. Ni, jujur orang mari. Masa susah, siapa nak mari kita? Kita nak kenal saing. Sungguh tu gak. Orang tanya, gambar dia mau saing? Oh, gak saing gambar. Oh, saingnya bukan sahabat. Saya ingat apa lah. Kita tengah susah. Lepas tu, ayah tu, dia kata, ada saya ayah sikit. Acu ayah telefon, tak akan berkah. Lepas tu tak cara apa kita. Tu sayang ayah kita tengok sendiri. Lepas kita sendiri, kita kenal. Hak mana sahabat, hak mana sayang, hak mana boleh bawa kita, hak mana boleh bersama kita, hak mana sayang ada. Sayang tak ada. Cara kita. Tapi, walaupun kita tidak bersahabat setiap masa, pastikan sayang kita sahabat itu boleh bawa kita ke syurga Allah SWT. Biar sayang kita ni masuk umur 60 enggak. Biar sayang kita agak-agak sejik lah tu. Kalau kita dulu cikgu, masuk umur pecing, banyak-banyak kan sayang dengan cikgu ataupun jadi AJK sejik kau. Jadi jemaah sejik kau. Biar orang sejik kenal. Ini cikgu. Sejik pun tak siapa. Oh, sibuk ada. Lepas pecing, jadi pengurusi persatuan itu pula. Jadi pengurusi persatuan ni. Pak persatuan dia jaga belakang. Ngaji Quran tak pandai. Sejik tak kenal. Lagu mana? Mu ingat mu selamat kau. Orang yang mati dalam keadaan tak pandai ngaji Quran dia selamat alai kubur. Kena ingat situ. Jadi kita kena dalam hidup kita ni, kita kena cari tok guru. Cari tok guru nak mengaji Quran, Belanda nak mengaji Quran ni tuan-tuan. Lah ni sangat mudah TikTok Belanda. Nak mengaji mana ada belakang cari. Kalau berasa nak mengaji nak faham ayat-ayat Quran taik. Lah ni mudah. Surah An-Nazi'at. Mu cari mu faham apa guna ayat. Dengar situ nak dengar ustaz ni, nak dengar ustaz ni Belanda. Betul saya tak tinggal TikTok. Sebab apa? Kita nak supaya orang hak tak dapat nak mari ni biar dia boleh dengar. Lebih-lebih lagi orang-orang puas hak tak boleh. Hak tak dapat kadang-kadang tak boleh nak mari sejik. Tapi kat tuan-tuan, biar kita faham wan nasyitati nashta dalam keadaan malaikat cabut nyawa ni, dia cabutkan lembut, kemudian Allah sambung lagi was-sabihati sabha, dan demi malaikat yang mana bawa ni, dia bawa roh ni daripada jauh ni, nak gimana nak naik pakatah. Bawa dalam keadaan supaya berenang dari lautan. Artinya nak ayat kata apa? Jauhnya nak pergi ke langit ni. Kita nak faham diri kita ni sebelum kita mati ni, lepas kita semayang gharik saat ni. Ulama sebut ada manusia yang amalan dia naik sedekah. Naik sedekah pun mampu. Ataupun naik sedekah Tuhan pun tak terima. Habislah amalan. Ada manusia dia naik sampai ke langit pertama. Lepas tu langit pertama pula malaikat tu pun tahu bawah. Tak dapat. Dan ada manusia yang hak ni yang kita nak dalam kehidupan. Manusia yang mana dia ni amalan dia. Kalau semaya gorek kita saat ni, dia naik serap, naik. Siapa kau apa nama ni Sidratul Muntaha ataupun siapa ke tempat dia Illiyin. Taruh Tuhan pun ayat aku terima. Batulah sebelum kita nak pergi salat kau,
masa kita sujud terakhir kau. Paling kurang kita doa. Kita katakan, ya Allah, mu terimalah semaya aku. Walaupun aku tahu semaya aku ni ada cacat celah. Lepas tu, duduk naik atas. Lalu kita pergi salat tu. Bil alamin innaka hamidum majid. Nabi SAW ajar kita. Mulai ke Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa min adabi jahannam wa min fitnatin mahya wa min fitnatin masih al-dajjal. Dia kata, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr. Ya Allah, hindarilah kami daripada azab kubur. Wa min adabi jahannam. Hindarilah kami daripada azab api neraka, iaitu neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan hindarilah kami daripada kejahatan ketika kami hidup dan kejahatan ketika kami mati. Dan hindarilah kami daripada fitnah Masih Dajjal. Perkara ni kena doa. Kemudian sebelum kita habis tu, sudah habis sebelum kita pergi salat, maka kita doa lah. Dalam hati kita kata, ya Allah, mu terimalah semaya aku ini, walaupun aku tahu semaya aku ni ada banyak cacat celah. Walaupun semaya aku ni aku tahu semaya aku tak khusyuk. Nak khusyuk lagu mana, tak ada bismillah lagi, tinggal wajib dah. Faham? Atau tak ada bismillahirrahmanirrahim, rakaat pertama tak apa lagi. Masuk bismillah rakaat kedua tu, dia pergi mari ke lain dah. Lambat tak iman nak habis. Dia main ke lain. Dia mikir ke lain. Jadinya sini, apabila malaikat ni kerja dia tadi dia cabut nyawa. Wan nazi'at gharqa wan nashitati nashta. Kita nak ambil hak wan nashitati nashta. Baca wan nashitati nashta. Hak cabut nyawa kita dengan lembut. Cabut slow. Lepas tu dia pun bawa nyawa kita, roh kita ni. Dia bawa, dalam hadis dia sebut, bawa nyawa roh kita ni seperti mana mengiringi hari pengantin. Ada pengawal bawa comel naik ke atas. Dia iring molek. Sampai kat langit pertama, dia ketuk. Malakul maut dengan malaikat rahmat ni ketuk pintu. Buka lah pintu. Dia kata, siapa dia ni? Dia kata, Pak Mak ni, Allah sedapnya bau roh dia. Buka pintu serap. Ramai penduduk langit pertama tu pakat puji belakang hak nama Pak Mak. Naik je pula. Apa nama langit kedua? Kemudian ketuk pula. Siapa dia ni? Dia kata, ni roh nama sekian ni. Orang panggil Pak Mak ni. Dia ni nak naik datang ni. Allah sedapnya bau roh dia. Naik siapa 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai kata. Kemudian siapa dah jumpa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, masukkan dia dalam tempat nama buku amalan yang dipanggil Illiyin. Illiyin ni tempat yang terpuji tu. Maka roh pun tunggu balik. Roh tunggu balik tu dia katakan apa? Fasabiqati sabqa. Dan demi malaikat yang turun daripada langit dengan cepat. Dia naik datang, dia turun mula. Dia buat turun semula, dia buat turun mana? Maka dia buat turun dalam tempat yang kita duduk dalam alam barzakh ataupun dalam kubur kita. Sebelum dia buat turun, dia buat turun siapa ni? Sudah masuk dalam tubuh orang ni, tiba-tiba mari. Marilah seorang, comel orang ni, semak orang ni, dia tanya. Kita tanya dia, siapa dia ni? Mu tak kenal aku? Tak kenal. Dia kata, akulah Al-Mu yang mu duk baca setiap malam. Ni surah Al-Mu. Comel tu, handsome tu. Lepas tu dia kata, mentah lagi muka laki mari ni. Dia muka laki mari lepas ni. Kalau dia tanya, man rabbuka, kamu jawab Allah. Kalau dia jawab, man nabiyuka, siapa nabi mu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia tanya, ma dinuka? Al-Islam. Dia tanya sebutin. Apabila dia tanya kita,
Maka dia kata ni jawapan dia. Tapi kalau mu berasa naling sangat jawab, tak apa, aku tak boleh jawab. Maka mu kanaki pun turun. Turun je mu kanaki turun. Habis dah orang jalan kelik ni. Warga-warga kita ni, warga apa sudah kelik ke apa. Mari mu kanaki, maka mu kanaki yang ambak belakang. Demo semaya, ambak. Amalan semaya demo, ambak. Amalan zakat demo, dia ambak. Tak sudut sini. Amalan kebaikan kita, dia ambak belakang. Tapi yang amalan yang tak boleh ambak. Iaitu amalan Quran. Amalan Quran yang kita nak baca semua. Itu pentingnya. Kalau kita mati, jangan mati selagi kita ni tak boleh baca Quran. Kalau tak boleh baca Quran, kita tak sama alam kubur tu. Tak percaya tu dah mati. Tak percaya tak? Kalau berasa betul, jalan. Tapi kalau tak percaya semua, mati tak? Lepas tu mari jumpa saya. Oh, kau nipu sah. Tak kena tu. Tak boleh. Muka mati ni boleh 2 kali sehari. Yang main game kali. Main game sekali mati pun boleh hidup semula. Itu main game. Ni dunia realiti kita. Maka tuan-tuan, muka laki pun ambak belakang kecuali surah Al-Mulk. Daripada 30 ayat, 30 juz Quran ataupun 114 surah ataupun 1236 ayat, 30 ayat je yang tak boleh ambak. Hak yang mana mari bela kita. Maka 30 ayat ni mari bela kita. Dia mari jumpa dengan kita. Dia berkata, malaikat apa? Malaikat muka nakir nak kata. Apabila dia nak kata, malakul apa ni? Al-Mulk kata apa? Jangan, ni Tuhan aku ni. Nak kata kat kiri kata jangan, ni Tuhan aku. Nak kata kat belakang dia kata jangan, ni Tuhan aku. Nak kata daripada kat kanan, sabar muka nakir. Ni Tuhan aku ni. Nak kata daripada atas, mu ni tak tahu ke? Aku ni al-mani'ah. Aku ni al-munjiyah. Aku adalah pencegah daripada mengkata dia. Kemudian dia kata daripada bawah kata, relax muka nakir, dia ni orang baik. Dia duk baca aku sama. Maka selamatlah kita pun boleh tidur sekali tepi dengan surah Al-Mulk 30 ayat. Dan saya tengok sini baca dah surah Al-Mulk ni. Baca surah Al-Mulk jarang-jarang, kadang-kadang. Awak rasa? Kadang-kadang, jangan. Kalau berasa kadang-kadang tu, buat selalu malam ni. Malam ni, awal kita tak mari sebulan dah. Hanya tak baca dah weh. Jangan, baca semua. Ibadahlah kita ni kerana Allah. Dan kita kena buat, Allah, berapa minit baca Al-Mulk nak tanya? 10 je. Tak dapat. Paling teruk pun 10 minit. Sekarang ni Al-Mulk 7 minit je tuan-tuan. 7 minit je. 7 minit boleh selamat mu ala kubur dan selamat selama-lamanya. Takkan mu tak sih. Tak sih lagi pegang. Apabila kita ni duduk dalam masjid ni, kita baca. Baca sikit-sikit. Ada orang, dia tak kerti baca pun surah Al-Mulk. Orang bui, nama-nama ketah 5 minit bui. Dia pun tengok. Orang pun start baca. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia pun gerak ke mulut. Gerak saja muka tak kerti. Tapi tak apa. Tak apa, itulah permulaan hidayah tuan-tuan. Permulaan hidayah daripada dia. Bagi masa setahun. Baca kita sama, insya-Allah boleh baca surah. Ni hak umur 60 tahun ke atas ni. Bola weh duk malah. Kalau tak cekak kat duk tepi. Tapi pegang biar mati tu. Warna tu. Mati suku. Tengah baca Al-Mulk. Allahu Akbar. Barulah kematian yang comel. Kena doa semua kita mati ni. Muka sini Masjid Mukim mana? Kau membel dah. Kau membel. Biar mati tu. Kalau saya tengah kuliah sana, hari mati. Siapa mati? Hak dah mati di pondok tu. Tak kira siapa pun. Hak dah sini. Bukan minggu ni dah. Relax dulu. Relax bukan minggu ni. Relax dulu. Ramai. Tapi nak yang mati tu, biar boleh pergi sana. Semaya jenazah. Kita kena minta doa dengan Allah. Kita nak main jenazah apa orang? Kalau tanya saya, Ustaz nak semaya jenazah apa orang? Saya nak yang solatkan jenazah saya paling kurang 2,000 orang.
Saya umur berapa? Niat kita. Saya umur 32. Tapi apa kita niat dah? Sebab kita tahu hidup kita sementara. Kita ni hidup sementara je. Ni hidup main ayat. Demo tak makan garai lagi. Hidup main ayat. Masalah demo makan garai baca bismillah ke tak? Ambo makan garai, ambo baca bismillah. Bapa ambo kata makan garai baca bismillah. Makna kita tahu. Nak makan garai ni, kena ada doa dia. Sekian. Kalau nak makan laksa ni pun kena baca bismillah. Bau pasir ni, rasa nak berhenti dah. Nak katanya, biar kita ni, hidup ni, kita tahu kita nak mati bila. Lepas tu nak solat jenazah kita, biar siapa dia solat jenazah kita. Hak tak email kita. Biar kita boleh rayak anak ni. Anak ni so. Ni dok tu minta maaf lah rayak, minta maaf. Hari je kematian, solat jenazah ayah dia. Dia ni pun mari depan. Tak email okey. Tak apa lagi. Dia turun bawah pergi mana? Isap rokok. Korem. Dah lama tak semaya dah ke ayahmu. Lepas tu mu turun isap rokok pula. Memang mu korem lah. Tak ada hormat lah sehari kematian. Jangan lagu tu, jangan. Kita biar kita ni mati kita ada hormat. Ada hormat kematian. Ni tengok mati pun bela-bela. Ha. Duk buat sama dia. Orang tengah mati tu. Mu tak apa. Tengah mu duk matamu mati pula. Tak ada apa dah. Maknanya surah ni dia mengingatkan kita. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashta. Biarlah Tuhan ni atas malaikat tarik nyawa sikit. Saya sangat apa nama ni gembira lah dengan orang hak mana dia nyakit stroke tapi dia boleh mari sejik. Allah ni gil. Bapa tu dia ni mati stroke, dia mati stroke. Dia ni nyakit stroke dah. Nyakit stroke slow mari ngek. Mari juga. Pernah saya dengar satu cerita ni tuan-tuan. Allah. Dia tak email 40 tahun. Tak email. Tuhan uji dia sakit stroke. Apabila Tuhan uji sakit stroke, 5 tahun tak semaya. Allah Akbar. Lepas tu saya hak je kecek ni saya takut tuan-tuan. Kita ni kecek sedap ke apa. Kita royak sikit. Tapi dia Tuhan uji kita. Allah Akbar. Kita tak tahu lagi pengakhiran kita lagu mana. Ni baru je mari sejik. Berapa lama mari sejik? Adalah 2-3 tahun baru. Tapi tengok orang atas bawah. Tengok orang ni memang neraka. Allah, ada orang ni. Tu baru mari sejik 2-3 tahun je bang. Lebih-lebih aja ke masjid. Orang ni pakar kata, pakar benggol ni. Mari sejik slow. Lepas tu kita ni aja ke masjid ahli jemaah ni tengok atas bawah. Ngelang-ngelang dia kata apa? Bel. Tanah mana tanah? Ya pun kita tanah. Lepas yang kita ni tubik tanah, ya tak siapa ada sejik. Sebab kita. Ia sebenarnya nak mari sejik. Nak marilah. Nak duduk sejik. Tidur sejik. Nak dapatkan ketenangan. Lepas tu tuan-tuan, kalau orang tidur sejik, jangan nak marah lah. Kecuali dia mari kecing. Biarlah dia tidur. Kita tak tahu masalah apa sebenarnya dia tak tidur. Doa sama, biar orang yang mari sejik adalah orang yang diuji oleh Allah SWT daripada sebesar-besar ujian sehingga sekecil-kecil ujian. Mari sejik. Sebab apa tuan-tuan? Saya pun Allah uji saya sampai hujung sekali. Dan akhir sekali Allah berikan hidayah kepada saya. Masa tu kita pergi sampai sejik ambil. Kita pun ambil air semaya. Lepas ambil air semaya, saya pun masuk sejik. Adalah RM1,200 gitu. Saya pun bubuh duit dalam tabung. Sudah bubuh duit dalam tabung tu. Maka saya semaya 2 rakaat. Allahu Akbar, semaya 2 rakaat. Sudah semaya 2 rakaat. Kita pun ambil Quran. Setahun saya tak baca Quran masa tu.
Saya ngapa Quran? Dah setahun saya tak baca Quran. Maka Tuhan uji sungguh-sungguh, uji. Nak suruh tarik, nak karang kita. Hidup ni biar ada pelunggu tu. Kalau ada pelunggu ni, tahu pelunggu ni? Kau sini panggil apa? Pelunggu ni, ada pelunggu. Tali daun ni, dia terik, lagu mana keadaan? Kalau dia terik. Bidah mari tak? Bidah mari. Itulah kehidupan kita. Biar kita jauh sama mana pun dalam hidup kita, biar ada agama dalam hidup. Maka apabila dia bidah balik itu, mana dalam keadaan kita ni, ingat balik, kita pun baca Quran, tak sampai satu ayat. Saya pun tidur. Bila tidur, bunyi kering telefon. Bunyi telefon tu. Kita kecek orang itu, tiba-tiba Allah akad semua masalah dalam hidup kita. Ramai ada orang nyakit anxiety lah ni. Tahu tak anxiety? Ramai ada manusia lah ni nyakit stres, nyakit depression, nyakit khas. Kita sedih sekali, umur 7 tahun balik rumah, dia kata apa? Umi, stres buat kerja kau. Allah. 7 tahun stres. Mu kena mana perkataan stres? Aku kena perkataan stres umur 20 baru kena. Umur 7 tahun kena stres tu. Bapa dia boleh kena gini? Tak ada benda lain. Sebab kosong Quran dalam jiwa. Mak ayah dia tak rajin dengar Quran. Mak ayah dia tak baca Quran. Sebab itulah masalah. Yang menyebabkan anak jadi kosong stres. Tak ada apa. Penyakit anxiety ni gini tuan-tuan. Gitu. Jadi kita nak elak nyakit-nyakit ni. Bukan sebab apa pun. Nyakit yang menyebabkan nak bunuh diri. Kau nak kata apa? Sebab apa? Mu tak baca Quran. Nak faham mudah je. Langit dengan bumi boleh pisah tak? Ada tak pisah langit dengan bumi? Tak jadi. Allah ciptakan manusia. Allah beri setting kepada manusia ni ada Quran. Kalau mau tinggal Quran, setting musuh. Jadi bunuh habis. Ada orang panggil system down. Ataupun system collapse. Raja tengok buka, saya IB klik kan buka. System down. Gitulah manusia, kalau dia tak baca Quran, dia tak bersama Quran, sistem jadi down. Sistem down kan? Macam kau ni. Lepas tu jadi kosong je dalam hidup. Kita pandang ngaji Quran ni, kita tak baca Quran pun. Oh, jangan. Sedih. Lepas tu pentingnya, Allah kata lagi, Fasabiqati sabqa. Ya waktu turun, yang pada waktu turun ni, biar waktu turun roh kita hak molek. Dan sifat yang terakhir pada ayat pada malam ni, fal mudabbirati amra. Kata Allah, sifat malaikat ni, dia yang mengaturkan urusan dunia. Ada satu malaikat yang kerja dia waktu turun nyakit apa? Keluh kesah, nyakit sedih, nyakit takut. Kalau zaman lah ni orang panggil nyakit anxiety, stress, GERD, orang panggil depression. Kalau orang zaman dulu panggil nyakit apa? Nyakit jiwa. Betul tak? Sakit jiwa. Nak mana tu? Nak pergi atas sakit jiwa. Hospital sakit jiwa. Lah ni ramai ada orang masuk hospital sakit jiwa. Ramai tuan-tuan. Kalau tak masuk hospital sakit jiwa pun orang ramai ada orang makan ubat stres. Makan ubat migrain. Apa benda ni berlaku? Sebabnya kosong dalam jiwa dia. Lah ni orang pakat tanding kan? Tanding banding kayu. Betul tak? Ramai mana orang ni, tubik-tubik founder, kosmetik founder kau ni, duk kejar benda tu. Bagus kejar benda tu. Sebab dia nak bayar zakat ke apa gitu gini. Bagus. Tapi sebelum tu, lagu mana mu nak boleh fitih? Mu joget tengah titak. Joget. Orang pun orang pun gapo beli. Sebab tunjuk pelik-pelik. Kalau hak sedih lagi orang main TikTok ni main fikir. Fikir tak lah? Lu fikirlah sendiri. Bukan lu fikir sendiri tu, ada main tu. Fikir nama dia. Ya tani fikir ni tu ada. Hak ni orang lelaki pula. Hak ni orang puai dak sebelah. Kalah lepas ni, pakai dia pun suruh jiru air. Kawan ni tak pakai tudung, pakai baju ketat. Orang hak dia tengok ni gak, duk alok. We kalah. Mandi. Nak tengok.
Orang pun dok bagi gift, bagi duit. Ada ingat, jangan ingat, gapo mu boleh tu, berkat kedok. Jangan kita sekadar nak cari piti juga. Orang lain cari piti juga. Ada setengah tu kata, gua nak tak mari sejik, ambo khija kena cari piti nak sarap ni. Orang lain pun cari khija juga. Orang lain cari piti juga. Tapi ada masa nak mari sejik. Ada masa nak nak cari ilmu. Ada masa juga. Jangan siapa tunggu umur 60. Dia tunggu masuk umur 60. Dia mari ke apa? Ustaz pandai lah orang kita. Letih dah ustaz. Buat amal mana boleh je lah ustaz. Hei, dah lah zaman muda berat, dah zaman tua kau berat. Jangan. Paling tidak pun kalau dah kita masuk umur 60 kita buat apa? Paling tidak pun kita banyakkan duduk dalam majlis ilmu. Tidur tak apa. Duduk dalam majlis ilmu saya ni terah tidur tak tahu. Mata kita jekoh ada. Letih kat tidur tak ada masalah. Dia biasa je. Yang paling pentingnya kita duduk dalam majlis ilmu, kita dengar, kita hayati gapo yang Allah nak ayatkan kita. Tak apa. Ni kita lah ni duduk saja je tu. Tapi Tuhan nilai pahala kita ni, pahala kita sedang semaya. Kata Nabi SAW, siapa dia tunggu di antara solat dengan solat, maka dia akan dapat pahala seperti dia solat sapalah masuk waktu. Lepas tu lah Gharik dengan Isa ni comel benar. Dulu saya tak wajib juga Gharik Isa. Dulu saya wajibkan subuh saja. Pergi sejid. Lah ni apabila kita masuk bulan 9 tahun lepas. Dulu saya ngajar online je tuan, ngajar online. Lepas satu masa saya kata, aku tak boleh duduk gini. Bapa, kalau saya duduk gini, saya hanya mengajar orang hak boleh je. Orang hak tengok online saja. Kita tak pergi ikut kampung-kampung. Kita tak rasa lagu mana, pergi sejid tu panas. Sejid ni sejuk lah. Kita tak tahu, tak rasa lagu tu. Dulu saya duduk daripada lepas subuh, siapa kau pukul 11, 12 malam di office duduk. Ngajar ni. Jadi masuk bulan 9 tahun lepas barulah kita start. Gigi kuliah. Baru kita tahu. Baru kita tahu tinggi langit rendah tu lagu mana. Ngajar online tu tak ada masalah. Oh ngajar ni penat tuan-tuan. Tak penat lagu mana nak kena bawa kereta lagi. Saya pergi dulu. Sebelum ni start daripada Kota Baru, siapa agak Gua Musa. Lepas tu sama kuliah pula. Lepas tu malam tu pergi ke Kerai pula, kuliah pula. Lepas tu balik pula. Gitu. Lepas tu kuliah pula. Kalau pergi kuliah kuliah di Kerai tu start daripada subuh, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah sebelum Jumaat, kuliah pukul lepas Jumaat, kuliah Gharik. Direct. Lepas tu pagi asar pula. Kuliah. Tapi kita nak faham dalam hidup ni, gapo kita buat pun dalam hidup, biar kita buat sungguh dan kita buat biar Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita termasuk daripada hamba Allah yang diberikan kelebihan, diberikan oleh Allah. Allah beri kita mati dalam husnul khatimah. Jadi orang ada penyakit stres, penyakit anxiety, penyakit GERD ke, penyakit depression ke, banyakkan kita bersama Quran, insya-Allah Al-Quran akan melawat jiwa kita. Banyak keralah insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma, boleh ikut saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, Kau sangat baik dengan kami ya Allah. Ya Allah, kami belajar ya Allah pada malam ini surah An-Nazi'at. Kami belajar tentang sifat-sifat malaikat-malaikatmu ya Allah. Kami belajar tentang sifat-sifat malaikat Israel ya Allah. Malaikat maut ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami supaya kami bersama dengan malaikat Nasyitati Nashta, malaikat yang merahmat ya Allah, yang cabut nyawa kami dengan selembut-lembutnya. Kau pemudahkanlah ya Allah kematian kami dengan kematian yang lembut, kematian yang dimudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Ya Allah, kurniakanlah rezeki ya Allah, supaya yang akan memandikan kami ya Allah adalah ya Allah anak-anak kami ataupun suami kami, isteri kami ya Allah, pasangan kami ya Allah, ataupun orang yang rapat dengan kami ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Yang akan solatkan jenazah kami ya Allah, hadirkanlah lebih daripada 500 umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan solatkan jenazah kami nanti ya Allah. Walaupun kami tak mengenali mereka ya Allah, hadirkanlah orang-orang yang baik dalam hidup kami ya Allah, supaya kami diberkati ya Allah, supaya kami ya Allah mati dalam kematian yang baik ya Allah. Ya Allah, berkatilah masjid ini ya Allah, seperti mana Kau memberkati masjid orang-orang yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim. Hidupkanlah masjid ini ya Allah, seperti mana hidupnya masjid ini seperti dahulunya kala ya Allah. Ya Allah, hadirkanlah ya Allah roh-roh orang yang saleh ya Allah. Hadirkanlah ya Allah jiwa-jiwa yang baik ya Allah dalam masjid ini ya Allah, supaya dihidupkan dengan ilmu-ilmu ya Allah, dihidupkan dengan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jangan Kau matikan masjid ini ya Allah. Jangan Kau matikan masjid ini ya Allah. Ya Allah, kami bertanggungjawab ke atas masjid ini ya Allah. Hidupkanlah masjid ini dengan Al-Quran ya Allah. Hidupkanlah masjid ini dengan majlis-majlis ilmu ya Allah. Hidupkanlah masjid ini dengan orang-orang yang soleh dan solehah ya Allah. Hidupkanlah masjid ini ya Allah dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada masjid ini ya Allah. Ya Allah, Kau rahmatilah Tuk Guru yang menghidupkan masjid ini dulu ya Allah. Maka Kau hadirkanlah orang-orang yang akan menghidupkan masjid ini ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah di antara orang-orang yang menghidupkan masjid ini ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Engkau sangat baik dengan kami ya Allah. Ya Allah, kami mengejarkan ya Allah, kami mengejar supaya satu hari nanti ya Allah, ketika kami berada di padang mahsyar ya Allah, maka kami termasuk hamba yang mendapat naungan arasy Allah ya Allah, yang mendapat naungan arasy Allah kerana ya Allah, kerana kami rindu kepada masjid ya Allah. Kami sentiasa datang kepada masjid ya Allah. Ya Allah, jadikan masjid ini ya Allah di antara masjid yang akan menjadi kenderaan kami untuk melalui titian sirat nanti ya Allah. Ya Rahman ya Allah ya Rahim. Engkau sangat baik dengan kami ya Allah. Yang Engkau berikan kami ya Allah merasai jatuhnya kami dalam api neraka walaupun sesaat ya Allah. Kami tak nak merasai azab api neraka walaupun sesaat ya Allah. Kau jagalah mak ayah kami. Kau jagalah mak ayah mertua kami ya Allah. Kau jagalah ya Allah semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebesar-besar dosa sehingga sekecil-kecil dosa. Kurniakanlah rezeki supaya kami dapat masuk syurga bila tanpa hisab ya Allah. Angkatlah doa kami tanpa hijab-Mu ya Allah. Dengan berkat orang-orang soleh yang berada di majlis ini secara online ataupun secara offline ya Allah, ataupun semua umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang soleh dan solehah ya Allah, dengan berkat mereka ya Allah, maka angkatlah doa kami ya Allah tanpa hijab ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa baraka. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.